begitu penting kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya telah kita hadam. Kerana umur kita yang singkat, umur kita yang pendek, berbeza dengan umur umat sebelum daripada kita. Contoh dakwah Nabi Nuh AS 850 tahun. Kerana cecah ribuan tahun umur mereka. Kita umur umat Muhammad baina 60 wa 70, antara 60 hingga 70. Ramai kalau kita teman-teman yang pernah berjemaah di sini telah meninggalkan kita. Kembali dengan pelbagai alasan untuk pulang ke negeri abadi, abadan yang kekal selama-lamanya. Sebab itulah Ramadan kita rindui, syahrul maghfirah, bulan pengampunan. Allah lipat kali gandakan semua amalan kita di dalam bulan Ramadan. Allah buka telah mungkin pintu langit maghfirah, pintu langit pengampunan kepada kita di dalam bulan Ramadan, syahrul maghfirah. Maka lidah kita tuan-tuan yang tidak bertulang ini kena latih dan ajar untuk terus berdoa tanpa bosan, tanpa lelah. Doa adalah ibadah. Doa tidak mukmin. Doa itu merupakan ibadah. Doa senjata kepada orang-orang mukmin dengan lafaz yang ringkas. Allahumma innaka afun karim tuhibbu afwa fa'fu anna. Minta Allah ampunkan dosa-dosa kita. Ramadan syahrul maghfirah, bulan pengampunan. Allah buka kepada kita ruang lagi paling sangat besar dengan malam Al-Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Teman-teman sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah sekalian, jangan kita sia-siakan setiap detik waktu di dalam bulan pengampunan syahr Ramadan yang penuh barakah ini. Ramadan syahrul Quran, Ramadan bulan Al-Quran, bulan turun Al-Quran. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga jilul Quran dan Al-Quran sangat akrab dengan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditasmi' bacaannya oleh malaikat Jibril. Marilah sama-sama kita menghidupkan kemuliaan Ramadan dengan Al-Quran, dengan tilawah Al-Quran, dengan program pengkajian tentang Al-Quran, belajar ilmu-ilmu Al-Quran. Dan Al-Quran merupakan mukjizat yang paling besar yang Allah turunkan dengan beragam nama lain: Al-Huda, Al-Bayan, Al-Nur, Al-Tibyan, Al-Tanzil, Al-Kitab, Al-Shifa, Al-Zikr, Al-Hakim, Al-Furqan. Puasa tanpa Al-Quran, puasa yang kurang makna sidang Jumaat sekalian. Kerana Ramadan itu syahrul Quran, Ramadan bulan Al-Quran, Ramadan syahrul jihad, Ramadan bulan jihad, bulan perjuangan, bulan kemenangan, bulan yang menyaksikan banyak ciri-ciri pertembungan di antara iman dan kufur yang berlangsung dalam bulan Ramadan, berakhir berhujung dengan kemenangan kepada pejuang-pejuang Islam. Antara yang menjadi mercutanda Al-Quran yang kita baca ialah peristiwa yang Allah gelar sebagai Yaumul Furqan, hari pembeza antara hak dan batil, yang dipulang pada Al-Kubra pada tanggal 17 Ramadan, hari Jumaat tahun 2 Hijrah. Dalam keadaan umat Islam diuji yang pertama, baru tahun kedua berlakunya hijrah daripada Makkah atau Makkah ke Yathrib ataupun Taibah. Dengan keadaan negara yang belum kuat, wewenang kuat, dan keadaan negara yang belum kuat, yang Allah gambarkan dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran juga surah Al-Badr. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya kami telah menolong kamu pada hari Badar, wa antum adillah, dan kamu dalam keadaan lemah. Fattaqullaha, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Bagaimana tentera Islam dan fizikal memang lemah persenjataan. Hanya 2 ekor kuda perang sahaja, 70 ekor unta, di mana setiap 2 hingga 3 orang sahabat Nabi bergiling-giling naik seekor unta. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bergilir naik seekor unta dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada kalangan tentera Islam tidak ada perisai pulang. Mereka menggunakan pelepah-pelepah kurma, pelepah-pelepah tamar untuk berperang. Dalam ujian panas terik matahari Ramadan, bulan panas terik, kelompok musyrikin tiba dengan penuh kesombongan, membusung dada kesombongan mereka, dengan mereka menganggap kerajaan Islam dan umat Islam ini lemah. Namun tidak, sahabat-sahabat berjuang dengan penuh
kekuatan akidah perjuangan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nusrah, bantuan dan kemenangan. Antara lain ayat Quran yang kita baca daripada suratul Anfal ayat 17, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama, dan bukan kamu yang memanah apabila kamu memanah, tetapi Allah lah yang memanah. Tentera Islam diberikan kemenangan dalam peristiwa Yaumul Furqan di bulan Ramadan tahun 2 Hijrah, dan tahun yang sama ialah disyariatkan puasa kepada orang-orang beriman. Surah Al-Baqarah 187. Sidang Jumaat yang dirahmati ada Allah sekalian, Ramadan bukan bulan untuk kita bermalasan daripada gerak kerja amal Islami. Ramadan bukan bulan untuk kita memenuhkan jadual tidur dan rehat kita. Kerana Ramadan al-syahrul jihad, bulan jihad, bulan perjuangan, bulan kemenangan. Dalam peristiwa Yaumul Furqan, 70 musyrikin dibunuh oleh tentera Islam. Manakala 70 orang lain ditawan oleh tentera Islam. Yang terbunuh sebagai besar pemimpin-pemimpin musyrikin seperti Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Abu Bukhtari bin Hisham, Umar bin Hisham ataupun Abu Jahal. Manakala 70 orang ditawan oleh tentera Islam, termasuk Suhail bin Amru, seorang pemimpin Mekah yang pandai berpidato. Menang bulan Ramadan. Ramadan antara peristiwa yang menjadi mercu tanda Al-Quran yang kita baca antara surah kemenangan. Sidang Jumaat baca surah kemenangan ayat pertama. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau Muhammad, yakni kemenangan yang nyata. Sebagai besar ulama-ulama tafsir menyebut kemenangan nyata ialah peristiwa Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijrah. Berlakunya peristiwa kemenangan Islam ini apabila kerajaan musyrikin Makkah yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah telah mencabuli perjanjian Hudaybiyah. Sulh Hudaybiyah dicabuli yang dimeterai pada bulan Zulkaadah tahun 6 Hijrah, di mana kabilah Banu Bakar, sekutu Makkah, berperang dengan kabilah Banu Khuza'ah, sekutu kerajaan Islam Madinah. Walaupun Banu Khuza'ah kafir, tetapi mereka bersekutu kerajaan Islam Madinah. Perang tersebut Mekah menolong Banu Bakar, sekutu mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat peluang paling baik untuk diajar Mekah yang khianat. Dan Nabi dengan sifat khawatanah baginda bijak, cerdik, membaca unjuran strategik. Nabi melihat kerajaan musyrikin Mekah lemah dah. Ramai tokoh-tokoh panglima mereka telah memeluk agama Islam tahun 7 Hijrah. Antaranya Khalid bin Al-Walid, antaranya Amru Al-As, dan lain-lain. Maka Nabi 10,000 orang tentera Islam bergerak. Nabi tidak memberitahu ke mana misi mereka, ke mana misi mereka. Dan jilul Quran, dan Al-Quran sebagaimana disebut oleh Syekh Syafutuh Rahimahullah, mereka umpama komando. Suruh kuat, mereka bergerak. Sama tak dengar dan taat, mereka bergerak. Dan sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Umar Khattab bin Nawfal bin Amr Uzza, la Islam illa bil jamaah, wa la jamaah illa bi imarah, wa la imarah illa bil ta'ah. Dan tidak ada Islam tanpa adanya jamaah, dan tidak ada jamaah tanpa adanya kepimpinan, dan tidak adanya kepimpinan tanpa adanya ketaatan. Sampai di pinggir Mekah pada waktu malam, tentera Islam Mekah ditarget mereka. Namun di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terus menyerang kota Makkah yang merupakan pusat agama Wasani, pusat agama berhala yang dibawa oleh Amr bin Luhai. Makkah yang memiliki umat Islam mulai bulan Syaban tahun 2 Hijrah melakukan perpindahan kiblat daripada Palestin dan Kaabah di Makkah. Nabi mengerahkan sahabat-sahabat untuk melakukan satu strategi perang di mana setiap tentera Islam memasang 3 umun api. Nabi pernah bersabda, al-harbu khid'ah, peperangan itu tipu daya, peperangan itu taktik dan strategi. Di mana sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah sekalian, mendengar dengan Mekah pada waktu malam yang dilihat oleh musyrikin ramainya jumlah tentera Islam. Walhal instasi perang yang hebat. Mereka dimulai, mereka dah lemah semangat kerana banyak ciri-ciri pertembungan antara iman dan kufur.
jumlah mereka ramai berlipat kali ganda, namun mereka tewas. Contoh di bulan Ramadan tahun 5 Hijrah, bayangkanlah sidang Jumaat Ramadan, bulan panas terik, ditambah dengan kesukaran dan kelaparan. Bagaimana hujung Ramadan tahun 5 Hijrah terpaksa menggali kubur, menggali pangit sahabat-sahabat Nabi untuk berdepan dengan tentera Ahzab, musuh yang bergabung, di mana kerajaan kafir Mekah bergabung dengan kabilah Bani Ghasban, Bani Murrah, Bani Muzarah, Bani Kinanah, Yahudi Bani An-Nadir dan Yahudi Bani Quraizah. 10,000 tentera musyrikin yang bergabung, termasuk Yahudi. Bayangkanlah perang yang hebat itu, walaupun musuh berlipat kali ganda, tentera Islam mencapai kemenangan. Bimbang dengan jumlah tentera Islam yang kelihatan ramai, maka mereka tidak melawan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pagi 20 Ramadan masuk ke Mekah dengan penuh izzah, dengan penuh kemuliaan. Tentera Islam masuk daripada keempat penjuru kota Mekah. Musyrikin telah menunduk kepada mereka, membayangkan bentuk hukuman yang Nabi akan jatuhkan kepada mereka. Tetapi Nabi yang berjiwa besar, Nabi yang kita tulang dengan Ar-Rasul qudwatuna, Nabi seorang pemaaf, Nabi menawarkan pengampunan. Dengan Nabi laukan, barang siapa yang berlindung di Kaabah maka dia akan selamat. Datang bapa tangga Nabi Al-Abbas, cadangan Al-Abbas, wahai Rasulullah, kamu tahu bahawa Abu Sufyan tergemakan pada pujian, yang gemakan pada kemegahan, maka kamu lakukan sesuatu supaya dia merasa megah. Nabi mengambil cakna, mengambil kira pandangan Al-Abbas. Nabi laukan, bahawa siapa yang berlindung di Kaabah maka dia akan selamat. Bahawa siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan maka dia juga akan selamat. Dan bahawa siapa yang menutup daulat pintu rumahnya juga akan selamat. Apa mesej Nabi? Jangan lawan. Nabi akan ampunkan semua orang-orang Mekah. Inilah jiwa Nabi yang besar. Apakah implikasinya dalam sejarah dan peradaban Islam? Ini sebagai satu bentuk cerminan kepada kita semua dalam berjuang. Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah melihat sifat Nabi pemaaf, Nabi letakkan dirinya pada tempat yang tinggi, maka beliau tersentuh hidayah. Beliau teristimewa dengan Islam, memeluk agama Islam. Apakah kesannya? An-nas ala dini mulukihim. Rakyat akan mengikuti agama pemimpin, agama kerajaan mereka. Maka orang Mekah berbondong-bondong telah memeluk agama Islam, mengikuti jejak langkah Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah, pemimpin utama kerajaan mereka. Kecuali dalam kitab tersebut 80 orang yang masih degil, termasuk Safwan bin Umayyah. Dan peristiwa yang berlaku Ramadan tahun 8 Hijrah ini, tuan-tuan sidang Jumaat membaca Al-Quran yang Allah rakamkan peristiwa ini, dan kita membacanya tanpa jemu. Idza jaa nasrullahi wal fath, sampai akhir surah tentang pembukaan kota Makkah Ramadan tahun 8 Hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tongkat Nabi kita yang mulia, Nabi tolak, Nabi pecahkan patung-patung berhala di sekitar Makkah. Di sekitar Kaabah dipecahkan ribuan patung kecil, dan sahabat-sahabat pecahkan patung-patung berhala ini. Yang besar 360 buah mewakili kabilah-kabilah Arab, Al-Lata, Hubbal, Manna, Uzza dibersihkan. Inilah turning point di mana Mekah bertukar menjadi pusat pancaran dakwah dan peradaban Islam. Disambut dengan kemenangan dengan cara Nabi menyuruh Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habsyi untuk naik atas bubur Kaabah melakukan azan bagi mengisytiharkan kemenangan Islam. Ramadan yang kita baca Al-Quran, antara kisahnya operasi perang Tabuk yang berlangsung pada separuh bulan Rajab, bulan Sya'ban dan separuh bulan Ramadan tahun 9 Hijrah, berdepan dengan 40,000 orang tentera Rom di Tabuk. Rom ialah kuasa besar dunia yang dipimpin oleh Heraklius ataupun Herakla yang juga penaung kepada agama Kristian. Bayangkan ujian kepanasan yang kita sebut Ramadan, Ramad, bulan panas terik tadi, di mana di tanah Arab pada satu ketika dahulu separuh Rajab bermulanya musim panas. Walaupun hari ini bulan Sya'ban masih berstrategi bulan yang lepas, kerana bumi telah tenang, dunia telah di penghujung, dan tempat kita berbanjir pada bulan
penghujung bulan Rejab. Di sana musim panas satu ketika dahulu. Hinggalah orang-orang munafik di Madinah yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul mengadakan gerakan provokatif menghasut orang Islam. Jangan keluar berjihad, jangan keluar berperang. Cuaca panas, nanti kamu akan sakit, kamu akan demam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Quran daripada surah At-Taubah. Qul naru jahannam asyaddu harra. Katakanlah neraka Jahannam itu lebih panas. Allah menempelak mereka, Allah mengaji pada mereka. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah sekalian, ketumbukan tentera Islam 30,000 orang mengharungi panas terik matahari. Ada yang mengikat kaki mereka dengan kain untuk memijak padang pasir yang pada kerikil yang tajam, dan sampai ditabuk seterusnya berpadi suami telah lari pulang ke tempat mereka, dan Islam diberikan kemenangan tanpa peperangan. Peristiwa demi peristiwa kemenangan bulan Ramadan, dengan berlakunya perang Hifti, berlakunya perang Ain Jalut, ada perang siri kemenangan Islam dalam bulan Ramadan, termasuk di zaman kita. Contohnya berlaku perang Ramadan tahun 1973 yang menjadi garis besar kepada kebangkitan umat Islam, Islamic Revivalism, kebangkitan Islam, di mana pada bulan Jun tahun 1967 3 buah negara Arab telah berperang dengan negara haram Israel. Zionis laknatullah. Mesir, Jordan dan juga Syria dalam keadaan negara Arab sedang mabuk dengan paham Ba'ath, ideologi Ba'ath socialist Arabism. Dengan ideologi yang mereka dukung adalah contohnya Mesir, puluhan ribu dihumban dalam penjara. Bahkan ulama-ulama yang mati dibunuh zaman Jamal Abdul Nasir, Syed Qutb rahimahullah, Syekh Fatah Ismail, Syekh Dr. Abdul Qadir Audah, Syekh Yusuf Tala'an, Syekh Kamal Samiri mati dibunuh di Mesir. Ideologi yang sesat, Ba'ath Socialist Arabism, dan Allah tidak memberikan kemuliaan kepada kepercayaan dan pegangan politik sesat ini. Di mana perang 6 hari atas Jun 1967, perang Arab Israel, ketiga buah negara Arab dibelasah oleh raja kecil Israel laknatullah ini, raja Yahudi Zionis. Mesir hilang Sinai, Jordan hilang West Bank tepi barat, manakala Syria hilang Bukit Golan. Mereka dimalukan. Seluruh dunia mencemuh mereka, menghina mereka. Terkalahkan mereka dengan kerajaan kecil yang tanah Palestin mulai Mei 1948. Pemimpin Yahudi paling menjadi mengangkat senjata menyebutlah kemenangan pembalasan hari Khaybar. Mereka mengejar perang Khaybar di mana tentera Islam mencapai kemenangan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Muharram tahun 7 Hijrah. Bagaimana Allah membangkitkan satu semangat untuk kembali kepada Islam di tanah Arab. Di kalangan anak-anak muda, para syabab, mereka ingin kembali kepada Islam. Bagaimana tahun 1970 matinya Presiden Mesir. Yang kedua Jamal Abdel Nasser. Naik Presiden yang keempat, yang ketiga Anwar Sadat. Anwar Sadat membebaskan ribuan para tahanan Ikhwan Muslimin daripada penjara Mesir. Tokoh-tokoh perjuangan, para alim ulama dilepaskan, dibebaskan daripada penjara. Ingin mengambil perhatian rakyat Mesir tentang kebangkitan Islam, mencuri perhatian rakyat Mesir yang semangat untuk kembali pada agama Allah. Ulama-ulama diminta untuk menentukan masa paling tepat untuk perang dengan untuk mengambil balik sebenarnya Sinai. Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud dan lain-lain diminta pandangan. Maka ulama Islam yang faham sirah Nabi ini, yang faham bahawa Ramadan syahrul jihad, memberikan cadangan sepegang berlangsung dalam bulan Ramadan. Maka berlakulah bulan Ramadan tahun 1973. Ulama-ulama Islam, pejuang-pejuang Islam diberikan motivasi berperang dalam bulan Ramadan sebagai syahrul jihad. Banyakkan membaca Al-Quran, menghidupkan ibadah malam, dan lekang doa dan pengharapan istighasah kepada Allah.
maka perang tersebut alhamdulillah Mesir telah mencapai kemenangan dengan bantuan para alim ulama, bantuan para pejuang Islam. Termasuk pelibatan ulama terkenal Syekh Hafiz Salamat yang terkenal di Suez. Dengan kisah bagaimana sang ulama yang hebat ini menggenggam pasir dan kerikil tajam, membalikkan kereta kebal atau ad-dababah Israel, model yang terbaru. Dengan mulut diucapkan wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah harama. Dan bukan kamu yang memanah. Apabila kamu memanah, tetapi Allah lah yang memanah. Bagaimana balikan tersebut menyebabkan terbakar kereta kebal Israel, meletup kereta kebal Israel. Mukjizat Al-Quran pada seorang ulama yang Allah berikan karamah. Allahu Akbar. Islam mencapai kemenangan demi kemenangan dalam bulan Ramadan. Maka marilah sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita mengambil ibrah, mengambil pengajaran bahawa Ramadan syahrul maghfirah, bulan pengampunan. Ramadan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Dan Ramadan syahrul jihad. Ramadan bulan jihad, bulan perjuangan dan bulan kemenangan. Ramadan syahr sedekah. Semoga Allah temukan kita dengan malam Al-Qadar, Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min ayat wa dhikr hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Amin. يا رافق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Khatib berpesan khatib Rasul dan Jumaat, kita persiapkan bekalan untuk pulang ke negeri akhirat dan sebaik bekalan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah pada hari penuh keberkatan di bulan penuh barakah ini kita perbanyakkan selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekasih belahan jiwa kita yang berjuang sehingga kita tersentuh dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسل عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا منزل السحاب ويا حازم الأحزاب
اهزمه وانصرنا عليهم يا الله. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين. اللهم انصر اخواننا في سوريا وفي مصر وفي اركان وفي يمن وفي كشمير وفي افغانستان وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر المستضعفين والمظلومين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله